Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Habib Abdullah Al-Haddad wa ila Syekh Idris Al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 14 pada fasal yang baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, ini satu fasal. Dan lazimkan olehmu, mereka yang nak jalani pada akhirat ni, dan lazimkan olehmu akan diri kamu dengan memenuhkan segala waktu engkau dengan berbagai-bagai ibadat. Kita kena usahalah. Kita kena usahakan waktu-waktu kita ni kita dengan ibadat. Isi daripada kita bangun tidur sehinggalah kepada kita nak tidur pula. Kita isikanlah masa-masa kita tu dengan ibadat. Sebab itu di antara cara orang-orang dahulu, dia buat program bagi masyarakat. Dia begini, bila kita tak isi waktu kita dengan benda yang manfaat, maka akan menyebabkan waktu kita tu kepada benda yang tidak bermanfaat. Lebih teruk lagi kepada benda yang haram. Gitu ni. Sebab itu orang-orang dahulu kalau kita tengok bulan Maulud, ada pengisian Maulid Rasul. Rumah ni buat selawat, rumah ni buat makan, buat selawat. Kalau bulan apa? Bulan Muharram 10 hari Ashura. Ni program dia hari Ashura. Boleh ikutlah mana-mana bulan tadi tu alim ulama kita ni buat ke pengisian. Supayanya apa? Supaya kita saat ni tu masyarakat tadi tu berada di dalam perkara-perkara yang diredai oleh agama. Ni. Tapi sekarang kita tengok Maulid Rasul pun tak ada nak sambut. Tak sambut Maulid Rasul, akhir-akhirnya buat konsert lah. Tu orang panggil rentete. Sebab manusia ni, kata guru kami, dia ingin ke pengisian. Jadi kalau kita orang jenis pihak agama, kita tak ambil kesempatan yang orang-orang kehendaki, iaitu kita isi ke masa mereka tu dengan sesuatu benda yang bermanfaat, maka mereka akan usahakan dengan mengisi masa mereka tu dengan benda-benda yang tidak manfaat. Tu orang panggil satu kesilapan kita lah. Apa orang dulu buat kita gaduh nak kata orang dulu buat ni tak kena dengan sunnah lah, begitu begini.
Akhirnya masing-masing senyap saja. Mudah Rasul senyap, tak ada apa-apa. Kerana buat selawat, buat makan ni benda bid'ah, benda hak tak ada diajak oleh Nabi SAW. Maka mereka pun mengambil inisiatif yang lain. Nampak ni? Lagi pula masalah menyambut kemauan Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Nabi sambut. Siapa kata Nabi tak sambut? Siapa kata Nabi tak sambut? Nabi sambut. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada setiap hari Isnin. Kenapa? Kerana hari itu hadza yaumu wulidtu, hari yang aku dilahirkan padanya. Jadi aku nak mensyukurkan nikmat Allah Ta'ala tu dengan aku melakukan ibadat dengan berpuasa. Agak kita tak mampu dengan nak berpuasa, kita buatlah mana-mana program asal kata benda tu masih lagi dalam ibadat. Dalam benda mentaati Allah Ta'ala. Menjamukan makanan, tak ada masalah. Jamu makanan. Kerana afsyus salam wa at'imut ta'am itu disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk daripada perkara-perkara ibadat. Baik, tu bagi orang panggil ketua-ketua masyarakat tu, dia kena fikir bagi masyarakat. Kena ada pemikiran terhadap masyarakat kita. Jangan biarkan mereka tu kosong masa mereka dengan tidak ada pengisian, maka mereka kepilih pengisian-pengisian dengan benda-benda yang tidak bermanfaat. Ni untuk diri kita sendiri. Kita isikanlah masa kita tu dengan benda-benda yang merupakan ibadat. Ni orang dulu nasihat ni, alim ulama kita nasihat. Hingga tiada lalu oleh satu waktu daripada malam dan siang, melainkan adalah bagi habuan daripada kebajikan. Kita usahakan daripada malam sampai ke pagi, sampai kepada malam pula, berbentuk semuanya pahala, habuan bagi kebajikan. Jadi kita kena usahalah seperti mana cuba kita tengok pelajar-pelajar nak SPM, pelajar-pelajar nak imtihan, exam, apa mereka akan buat? Sebelum exam lagi, pelajar-pelajar masuk sekolah, mereka akan ada jadual dia. Jadual. Ibu bapa yang orang panggil apa nama ni, ibu bapa yang terpelajar, mereka akan buat jadual bagi anak-anak. Walaupun hari cuti ada jadual. Hari ni bangun pagi, kemudian sarapan, kemah-kemah rumah, kemudian buat itu, buat ini. Kenapa? Kerana bila tidak kita menjadualkan diri kita, maka diri kita saat ni akan cari, akan meluangkan masa-masa dengan benda yang tidak bermanfaat, tidak berkebajikan. Yang menghabisi engkau dia akan kebajikan padanya, pada waktu tadi, daripada malam dan siang. Maka dengan demikian itu, dengan demikian memenuhkan segala waktu tadi, nyatalah oleh berkata segala waktu, berkata berkat, nescaya, tak ada alih tu dalam sawabnya. Maka dengan demikian itu nyatalah oleh berkat segala waktu. Jadi berkatlah. Jadi berkat waktu kita, kerana kita telah memenuhi masa kita tu dengan benda bermanfaat. Kalau kita di pondok sama. Subuh tadi tu berjemaah, kemudiannya zikir apa semua, hak jadual lah. Hak kita tu tak turut tu sungguh kira. Jadual tu guru dah letak dah. Kalau mereka ni pelajar kan, mereka terikat lah. Cuma tu melihat kepada setara mana bahagian pengurusan lah, nak menguruskan tu. Kalau kita di asrama pun, di sekolah-sekolah agama pun sama lah benda tu. Dijadualkan. Kalau sebuah pondok ni, dia ada wirid-wirid pula lepas pada subuh tu. Kalau pas tumbuh ke pondok tunjuk ke, dia ada wirid-wirid khusus pula, istighfarnya, selawatnya, tahlilnya. Kemudiannya rehat sebentar untuk makan-makan, balik masuk ke
Kemudian pukul 8 tu kelas pula. Kelas siapa dekat Zuhur? Dekat Zuhur rehat sebentar. Lepas Zuhur kelas pula. Lepas asar kelas pula. Rehat. Lepas maghrib kelas pula. Lepas malam kelas pula. Malam tu kat kadang-kadang kalau saya sendirilah, alhamdulillah dulunya kita duk boleh pada Pondok Tunjung, Pondok Pestumbuh ni. Siapa pukul 12 malam tu ada lagi kelas. Balik Pondok Tunjung juga pukul 12 malam. Jadi maksudnya dipenuhi dengan waktu-waktu kita ni dengan mengaji, dengan zikir, dengan Quran, dengan benda-benda molek. Jadi tak adalah terbuai masa kita saat itu. Maka dengan demikian jadi nyatalah berkat waktu kita jadi berkat. Berkat ni apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Orang panggil cahaya iman kita pun semakin bertambah, semakin bertambah. Penat tu pun dia rasa manis. Manis dalam kepenatan. Penat rasa sedap. Kalau dapat diulai waktu nak buat begitu lagi. Tapi tidaklah. Bila kita dah dewasa, bila kita ni tua, ada rumah tangga dan sebagainya, komitmen yang lain, benda lain nak kena fikir sama. Kalau waktu dalam alam pengajian sedap. Tak ada nak fikir apa-apa dah. Tapi maksud katanya kalau kita boleh menekuni lagi di dalam pengajian agama, waktu kita ni ada anak isteri, ada dah orang yang perlu kita sara kehidupan, kita boleh komitmen lagi di dalam pengajian. Tu satu rezeki Allah Ta'ala nak beri, bukan semua orang mampu. Kita syukur banyak-banyak, alhamdulillah. Kita lah kena usaha ke bentuk suasana tu. Mana bentuk suasana tu kita kena cari pasangan tu lah, pasangan hok boleh masuk dengan kita. Kalau kita cari pasangan hok tak boleh nak duduk pondok dah awal-awal lagi. Tu susah lah. Awal-awal lagi hok jenis iyalah kita kata hak tak molek dah. Jadi susahlah kita nak bentuk rumah tangga kita. Kita sendiri nak duduk suasana, nak berterusan dengan keadaan suasana yang elok kita susah. Orang sekarang cari pasangan kerja tak kerja. Iyalah benda tu betul juga. Moga keimanan kita tahap tu. Tapi hak paling besar seperti mana hak Nabi SAW sabda lah, agama fasfaz bizatid din. Pilih hak ada agama, selamat kita. Dan hasil faedah umur, yakni umur kita pun jadi kehasilan betul-betul lah. Kalau umur 60 hidup tu 60 betul-betul. Bahkan kalau kata berkatnya pada umur kita ni seperti mana Imam Nawawi kan, hidup tak lama, tapi keberkatan pada umur pada masa Imam An-Nawawi di antaranya rahimahullah taala, ulama kata dengan umur dia, dengan jasa yang dia tinggal ke karangnya kitab majmu' ke kitab-kitab yang dia tinggal ni tak padan dengan umur dia. Maksudnya sepatutnya dia kena hidup lebih lama daripada umur hak sepatutnya. Dia wafat umur 40 kita kata. Sepatutnya kena hidup lebih pada tu untuk nak tinggal ke karangan-karangan yang begitu banyak. Tapi dapat ditinggal ke karangan-karangan faedah yang banyak sekali tu dalam keadaan umurnya yang singkat. Itu mereka kata keberkatan. Kita ni umur kita berapa? 30, 40, 50, 60. Berapa? 80. Letaklah berapa umur kita. Dengan umur yang kita ada tu, cuba kita fikir jasa yang kita tinggal kepada agama bersesuaian ke tidak. Kalau kata tak ada sangat lah ustaz, tak ada langsung katakanlah, tu maksud kata kita kena fikir-fikirlah. Ni keberkatan tu tak ada lah tu. Dan berkekalan berhadap atas Allah Ta'ala, hati saat ni tu berkekalan di atas kita saat ni tu berhadap kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ni sentiasa di atas di dalam ibadah. Dan sayugia bahawa engkau jadi bagi barang yang engkau biasa daripada segala yang beradat, seperti makan dan minum. Oh, Masya Allah lah. Buat ibadat tu dalam keadaan kita ni seperti mana adat kebiasaan dah.
Usahakan bahawa engkau jadi bagi barang yang engkau biasa. Engkau duk biasakan daripada segala beradab seperti makan dan minum dan berusaha kehidupan, akan beberapa waktu yang engkau tentu akan waktu akan waktu. Jadi kita usahakan benda-benda tadi tu jadi seperti mana adat kebiasaan kehidupan kita dah. Kita penuhi dengan benda-benda yang berfaedah. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada berkekalan serta ihmal, kosong, kosong hampa waktu saat ni daripada amal. Tiada berkekalan serta ihmal daripada amal seperti aurat, wirid-wirid, wirid-wirid, seperti aurat oleh kelakuan, yakni sifat kepujian. Dan sehingga bahawa engkau jadikan bagi barang yang engkau biasa daripada segala barang yang beradat seperti makan dan minum dan berusaha kehidupan dan beberapa waktu yang engkau tentu akan dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada berkekalan serta ihmal, sunyi, kosong daripada beramal tu, daripada seperti aurat, wirid-wirid oleh kelakuan, oleh kelakuan yakni sifat yang terpuji, dan tidak baik serta lalai oleh pekerjaan. Berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali, saya kira bahawa engkau hence-hencekan, bahagi-bahagikan segala waktu engkau, dan engkau aturkan segala wirid engkau, zikir-zikir. Kita atur, baca ayat, baca Al-Qurannya, zikirnya, selawatnya. Dan engkau tentukan bagi tiap-tiap waktu akan pekerjaan, pekerjaan yakni ibadat, yang tidak meninggal akan dia akan ibadat tersebut. Seperti kita amalkan dengan surah Al-Kahfi ke, ataupun wirid-wirid sebelum tidur ke, ataupun wirid-wirid istighfar, selawat, tahlil pada pagi-pagi selepas subuh, ataupun maksurak ke, maksurak hak wirid-wirid hak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak engkau memilih akan yang lain daripadanya, daripada pekerjaannya. Maksud katanya, kita buat mengikut jadual aturan dia. Kalau waktu ni dengan wirid, kita tak buat dengan benda lain. Kalau waktu ni dengan baca Al-Quran, kita tak buat benda lain. Kita akan istiqamah dengan amalan tersebut. Dan ada pun mereka yang meninggalkan dirinya, yakni diri pekerjaan hampa, dengan makna kita kosong ke, sia-sia, sebagai sia-sia orang yang hanyut. Jadi kalau kita tak letakkan jadual waktu dengan pengajian, waktu dengan amal ibadat, maka dia jadi hanyut begitu je lah. Kehidupan kita hanyut, tunggu mati. Ni rugi. Sebab tu untunglah orang-orang tua ni, masa dia ni tua-tua, dia boleh duduk pondok ni, untunglah. Kita ni di usia muda boleh duduk di pondok ni, di tua kita tak tahu macam mana kita ni nak bersibuk dengan dunia pun tak tahu. Jadi di akhir-akhir kita ni kalau boleh duduk dengan usia kita tu dengan ibadat, dengan ulil alik ke masjid, untunglah. Ni tu satu pemberian Allah Ta'ala lah tu. Kemudian bekerja ia seorang pada tiap-tiap waktu dengan barang yang kebetulan.
Dia buat benda hak kebetulan saja. Dia tak menjadualkan. Betapa kebetulan. Maksud kata hak mana kebetulan dia nak baca Quran, dia baca. Hak mana kebetulan dia nak berzikir, dia berzikir. Maka lalu oleh beberapa waktu, sia-sia dia, binasalah dia tadi. Dia akan lalu. Maksudnya masa saat itu akan bergerak kita ikutlah senyap saja. Dengan keadaan kita tak mengisikan masa kita sebab kita tak menjadualkan waktu kita. Ni adalah waktu-waktu kita lalai ketika kita kena kembali semula, kita kena buat semula jadual kita. Pagi kita nak bangun pukul berapa, nak baca kitab apa, nak berzikir ke, nak baca Quran ke. Baca Quran tu banyak mana. Tambah-tambah lagi kalau kita pecing dah, tak ada buat apa. Duit duk masuk 24 jam masuk duit. Umpama. Jadi maksudnya kita tak perlu nak fikir sangat dah. Lain orang tak ada pecing ni. Orang tak ada pecing nak kena fikir juga duit nak makan minum tu. Moga kita duk makan asbab lagi. Bagi orang hok mana elok dah aturan Allah Taala letak ke dia saat ni dengan ada pecing dah tertentu, maka dia tak sabuk dah. Dengan masalah cari makan tadi. Bermula segala waktu engkau dan umur engkau ialah kepala modal engkau. Itulah modal kita. Usia kita masa hidup atas muka dunia lah modal kita. Seperti mana orang meniaga. Orang nak meniaga dia kena ada modal. Modal orang meniaga tu kalau kata banyak, banyaklah dia akan dapat insya-Allah. Tapi itu pun belum tentu. Ada orang modal banyak tapi dia bukan kata dapat banyak. Balik modal pun dok. Kerana dia tak pandai. Dia tak pandai nak menguruskan modal dia yang banyak tadi, dia nak berniaga tadi. Sama juga dengan kita. Kalau kata modal kita banyak, usia kita banyak, tapi tak ada orang panggil manfaat dengan umur kita tadi, dengan makna itulah istilah dia nyetak balik modal. Umur panjang. Sebab tu ada pada hadis Nabi SAW yang mana mafhumnya semolek-molek manusia mereka yang tulu umuruhu panjang umur dia dan baik kelakuan dia, dipenuhi dengan ibadat. Dan sejahat-jahat manusianya yang mana manusia tu umur dia panjang dan di dalam usia dia yang panjang tu banyak keburukan dia buat. Semakin lama dia hidup, semakin banyak keburukan dia buat. Ni. Dan atas kepala modal itu asal perniagaan engkau. Kita dah berniaga ni. Cuma cara kita dah berniaga ni, kalau pandai dengan cara, banyak laba keuntungan kita dapat. Kalau tak pandai dengan cara, tak balik modal, rugi kita. Dan dengan kepala modal engkau ni lah sampai kepada nikmat yang berkekalan, iaitu syurga lah. Dapat habuai daripada Allah Ta'ala pada jiran Allah Ta'ala, yakni dengan makna katanya berkekalan pada jiran ke Allah Ta'ala, dengan maknanya dapat nikmat habuai daripada Allah Ta'ala dengan janji Allah Ta'ala dengan balasan syurga. Usahalah kita ni. Letih tu bahasa dia lah ni. Letih dalam amal ni lebih baik daripada duduk saja dengan tak ada amal. Tak letih weh. Balik mengaji nak kena baca kitab, letih weh. Kalau kita balik rehat-rehat boleh kira juga, kena baca kitab pula. Boleh ke apa kita? Boleh sangatlah. Bahkan kalau kita biarkan ruang yang kosong tu, jadi rugi kita. Paling-paling kurang jadi saja. Ni hak paling teruk membawa kepada hak maksiat pula. Baik kita penuhi dengan kita dengan amal ibadat. Maka bertiup-tiup nafas daripada beberapa nafas engkau itu permata Allah. Ni nafas kita ni duk sukses masuk keluar ni. Duk belajar oksigen lah. Macam-macam istilah.
Kita belajar berkaitan dengan nyamuk nafas kita ni. Tapi kita tak amati. Ianya permata. Rugilah kita duk saja. Lebih rugilah kita duk buat maksiat. Ya Allah, hapuskanlah waktu-waktu kami duk saja, kami duk buat maksiat ni. Allah, menggantikanlah masa kami dengan ibadat padamu ya Allah. Janganlah dibazirkan permata-permata kami dengan dibuang begitu saja ya Allah. Minta dengan Allah Ta'ala. Kita boleh sikit-sikit ni pun Tuhan bagi, alhamdulillah. Kita tengok orang lain kan dia tak boleh langsung, kita boleh sikit ni pun alhamdulillah. Tapi kita tengok orang yang boleh banyak lagi, kita dengar cerita orang lain tu hebat lagi. Ni, dengan tahajud dia nya, dengan puasa dia nya, dengan sedekah dia nya. Apa? Dengan dipenuhi masa dia dengan kitabnya. Baca Al-Qurannya sehari-hari tu berapa juzuk. Kita kurang sangatlah amalan. Sedar kata tak ada amalan tu pun alhamdulillah Tuhan nak bagi. Kalau tak sedar langsung ni teruk sangatlah kita. Kalau sedar dengan tak ada amalan tu, kita akan usaha, kita minta dengan Allah. Kalau tak sedar tu penat. Ibarat orang lah. Ni orang tak ada duit, dia tak sedar tak ada duit, dia nak minta dengan orang pedok ke pedok dok belakang. Kelaparan dia gitu. Gak tu tak ada masalah, agama suka begitu. Kita tak minta dengan orang. Ni hak masalah diri amalan kita ni, akhirat ni. Hak ni kena minta. Kena banyak-banyak minta dengan Allah Taala. Daripada beberapa nafas engkau itu permata jauhar yang tidak ada harga baginya, tidak ternilai. Tak boleh nak beli. Orang kaya setara mana pun dia tak boleh nak beli masa dia muda. Tak boleh nak kurang sedikit pun. Kalau kata umur 40 sekarang nak jadi 39 tak boleh. Usahakan kata nak jadi 20 han pula lagi tak boleh. Dan apabila luput ia seorang, maka tidak kembali, maka apabila luput ia tiap-tiap nafas tak ada. Yang diibaratkan dengan permata tak ada. Dan apabila tiap-tiap luput ia, maka tidak kembali baginya. Tak boleh dah, kata Hujjatul Islam tadi. Intaha perkataan Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Dan tidak sayugia bahawa engkau menghabisi akhir segala waktu engkau dengan wirid yang satu. Ni Habib Abdullah Al-Haddad kita, qaddasallahu sirrahu, nak ajarkan kita ni. Tak patut, tiada segian ni tak sepatut kamu habiskan waktu kamu tu dengan wirid yang satu. Ni dan jika ada ia afdal segala wirid sekalipun, seafdal wirid sekalipun, mudah wirid hak tu saja, orang molek. Seperti Quran umpamanya. Dah tu afdal dah tu baca Quran, mana lebih daripada Qurannya, Quran lah lebih. Maka luput akan dikau dengan demikian itu beberapa berkah berbilai-bilai wirid. Jadi rugilah wirid-wirid lain. Kalau kamu duk baca Quran saja, mu tak selawat, tak mengatik, sedangkan benda tu pun ada kelebihan-kelebihan dia juga. Jadi kata orang panggil, katanya Habib Abdullah kita ni, dia kata jangan buat sewirid saja, perbagaikan pula wirid kamu saat ni. Dan berpindah padanya pada beberapa barakah. Maksud kata bertukar. Jadi baca Quran ada barakah dia, duk selawat ada barakah dia, duk tahlil ada barakah dia sendiri. Jadi kalau kita baca Quran saja, jadi tak dapatlah barakah bagi wirid-wirid yang lain. Gitu. Ada satu ketika tu kita tanya seorang tak ayah ni, orang lama. Kita tanya, tak ayah, kita nak tanya soal masalah. Dia kata, masalah apa? Masa kita duk selawat, rasa nak mengatik.
sebab kita tahu kata kebesaran duk tahlil tu la ilaha illallah la ilaha illallah, tapi kita tengah duk selawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Masa kita duk tahlil dibuat litah kata ruginya tak selawat. Kita tanya gitu. Jadi nak tanyanya macam mana tu? Macam mana? Jadi kata susah juga tu. Ni sebab kedua-duanya ada kelebihan keberkatan. Nak kata samalah dengan hak ni musannif kita datangkan di sini. Masing-masing wirid tu ada keberkatan. Jadi kita pun hitung-hitung. Kalau contoh kita naik kenderaan kita naik kenderaan nak pergi kerja, mungkin kita boleh bahagikan masa nak pergi kita selawat saja ke Nabi SAW. Masa balik daripada kerja kita mengatik saja la ilaha illallah la ilaha illallah. Nampak kita dapat dua-dua dah tu. Mudah-mudahannya. Maka bahawasanya bagi tiap-tiap wirid itu bekas pada hati, ada kesan dalam hati kita, bukan saja-saja wirid tu. Terlebih lagi kalau wirid tu diijazah oleh guru, hak tu terlebih lagi. Dan cahaya, ada cahaya. Wirid saat itu ada cahaya dia sendiri yang menyinar ke hati kita. Dan bantuan di atas menguatkan iman. Dan pangkat daripada Allah Ta'ala, ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala dengan kita dah amal wirid-wirid tertentu yang tidak ada tidak ada ia pangkat tu bagi yang lain daripada nyonya wirid. Jadi ada wirid ni pangkat tu, ada wirid ni pangkat ni. Sebab itulah pesan daripada musannif kita ni, jangan duduk amal sewirid saja. Ambil juga wirid-wirid yang lain. Dan juga apabila berpindah engkau daripadanya wirid tadi itulah ni. Apabila engkau berpindah daripada wirid yang satu tu kepada wirid yang lain, nescaya aman engkau. Aman ni selamat engkau dengan sebab berpindah itu daripada jemu tu jemu dan segan malas. Jadi lagu ni kalau kita dah amal dengan tahlil sajalah, katalah la ilaha illallah la ilaha illallah, dia ada satu ketika ni kita rasa malas dah lah. Ataupun boleh-boleh maulud ni orang duduk selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Umpamanya nak pergi 10,000 kali tu, ya jemu juga. Maka kita pindah dengan wirid yang lain. Berpindah dengan wirid yang lain tu selamat kita daripada rasa jemu. Tak sempat kita jemu dengan sesuatu wirid, kita mari amal wirid lain, maka tak jemulah kita. Nampak? Ya begini contoh umpamanya. Kita ni air, lauk air tu sedap lah. Ikutlah, ada orang sedap air, ada orang sedap ikan. Kalau kita makan hok tu saja sama lagu mana, akhir kita pun jemu, kata malah aku nak makan. Jemu dah. Ni. Tak makan kitanya. Kecuali didatangkan dengan lauk lain, baru kita makan pula. Dia manusia ni yang begitu, dia jemu. Sebab tu tak boleh nak sokmo-sokmo sangat. Dan keluh kesah. Jadi tak tenang hati. Dan malas. Jadi dengan kita berpindah kepada wirid yang lain tu, jadi selamat kita dengan berkekalan di atas berwirid. Maka ini segala perkara membawa kepada meninggal wirid. Lah nasawak ada jatuh meninggal wirid. Maksud katanya meninggal. Maka ini segala perkara membawa kepada meninggal. Meninggal apa? Meninggal ke wirid. Jadi bila kita jadi jemu, malah, segar, tak berwirid lah kitanya. Sebab silap kita juga, apa kita berwirid dengan satu jenis wirid saja. Walaupun itu seafdal wirid sekalipun, kita pelbagaikanlah wirid-wirid tadi. Supaya belum sempat kita jemu, kita orang panggil ada dah amalan dengan wirid yang lain. Berkata Ibnu Athaillah Asy-Syazili rahimahullahu ta'ala,
Athaillah Asy-Syadzili. Tak apalah. Kita baca ni. Tak kalau mengetahui Tuhan daripada engkau akan jemu. Sebab Tuhan ni tahu kata kamu ni cepat jemu dengan satu-satu benda. Membagai-bagai ya Allah bagi engkau tu beberapa taat. Sebab Tuhan tahu dah kita ni jadi jemu, buat perkara jemu. Maka oleh kerana Allah Ta'ala tahu kita ni cepat dengan jemu pada satu-satu ibadat, Allah Ta'ala pun mempelbagaikan cara kita taat. Jadi taat ni tidak dengan cara solat saja. Taat ni tidak cara dengan belajar saja. Taat ni tidak cara dengan puasa saja, tidak dengan wirid zikir saja. Taat ni pelbagai. Jadi kita boleh mempelbagaikan taat supaya tidak jemu kita. Dan memeliharakan, ya kadang-kadang orang belajar pun sama juga. Ya siapa sesetika ya jemu, malah dah aku nak mengaji. Puah, ya suruh puah. Ada jenis-jenis orang lah. Puah. Ni. Sebab tu kita kena ada juga. Ni. Kena ada juga benda-benda lain sampingnya tu. Seperti katakanlah kita pergi ziarah-ziarah ahli ulama ko. Ni setengah-setengah kita ziarah sama ahli ulama, belajar tak kena juga. Ziarah ulama tu bagus. Tapi bukan hak tu saja modal kita. Modal pada modal kitanya dengan belajar faham ke agama. Ni. Lepas tu ulek-ulek kaji. Kemudian ambillah kata sebulan sekali ko ataupun hujung-hujung minggu kita ziarah ke ahli ulama. Ni ziarah ahli ulama mari belajarnya dak. Tak kena juga begitu. Ni. Jadi kita pelbagaikanlah cara supaya kita ni tak jemu dalam keadaan kehidupan kita saat ni. Dalam keadaan kita kehidupan kita dengan taat Allah Ta'ala ni tak bagi jemu, kita buat taat orang lain. Pergi ziarah ahli ulama, ziarah kubur-kubur. Ataupun kita pergi kelah kau tak ada masalah. Tak meluaskan pandangan kita melihat ke orang panggil alam ni. Boleh juga, bukan benar salah. Kita buat pengajian di tepi-tepi patah pula kau. Tu dia panggil lebih seronoklah benda tu. Tuhan buat kepelbagaian taat ni sebab tahu kata kamu jemu lah. Dia ketahui olehmu bahawa segala wirid itu berkesan pada menerangkan hati. Dia menjadikan hati kita ni semakin terang. Dan memeliharakan segala anggota dengan wirid jugalah. Dia dapat menjagakan anggota kita daripada maksiat. Ni. Siapa dia berkekalan dengan wirid, maka datang baginya warid. Warid tu benda hak kedatangan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berkekalan di atas wirid. Tetapi tidak nyata ia mana berkasar tersebut, dan tidak kuat ia berkasar daripada wirid tu yang menerangkan hati. Tak kuat, melainkan pada ketika mengekali. Kita jadikan dia tu istiqamah, baru dia jadi kuat. Jadi kalau kita tak istiqamah, maka wirid tu dia tak gagah bagi nak menolongkan kita, nak membekaskan cahaya bagi hati kita. Jadi kita kena istiqamah lah pula. Istiqamah kita ni kalau pas maya agak baca ayat kursi paling tidak, baca tasbih, tahmid, takbir paling tidak, berdoa, tu paling ringkas. Kalau kita boleh berkekalan begitu. Dan berulang-ulang, kena ulang-ulang ke wirid tadi. Dan pada sebab tu ya zikir-zikir tarekat ni kan dia kena ada hak amalan pagi, amalan petang pagi, petang pagi, petang pagi, petang pagi, petang. Kita nampak dah hasil. 40 hari tu nampak dah hasil. Dan pada ketika mengerjakan tiap-tiap wirid daripadanya pada waktu yang menentu ia seorang akan diakan waktu. Ni. Kita tentulah waktu ni kita nak amal berapa. Maka jika tidak engkau itu daripada yang menghabisi akan sekalian waktu malamnya dan siang dengan kebajikan, maka jadi olehmu bagi engkau akan beberapa wirid
yang engkau mengekali atasnya pada beberapa waktu yang tertentu. Jadi kata musannif kita, kalau kita tak boleh nak menghabisi waktu kita ni dengan amal ibadat petang dia, malamnya dan siang harinya, maka paling malah paling tidak mengkena istiqamah dengan waktu-waktu yang kamu tetapkan dengan wirid kamu tadi. Seperti kalau lepas pada subuh ni, lepas pada zikir wirid-wirid tu kita baca ke Quran, maka mulazamahkanlah hal tu. Kita mulazamah ke tu, insya-Allah akan berkesan. Ni. Kita akan ada kekuatan untuk nak memenuhkan waktu kita tu dengan ibadat. Sedapnya cara cakap orang-orang ni, orang-orang ahli sufi ni. Cakap dia kat Allah Tuhan saja. Lepas tu bila masa ya kerja ni? Duk cari duit bila masa? Nak. Dan engkau qadakan dia bila-bila luput ia ibadat akan dikau tak ada. Kalau kita luput qada semula. Dalam fiqh pun ada ni, amalan solat hak kita tetapkan. Sunat kita qada. Pagi tadi ada dibaca dalam kitab Kashful Lisan. Ni mana tahajud. Solat tahajud ni solat yang jenis dia panggil seperti mana solat mutlak. Dengan makna kita tak niat tahajud pun dia jadi dah makna dengan tahajud. Niat semaya saja pun jadi dah makna tahajud. Supaya dengan tahiyatul masjid lah. Tetapi waktu dianya setelah daripada isyak saat ni lah. Selepas pada isyak. Waktu dianya. Kalau kita tinggal, boleh diqada sebab dia berwaktu. Walaupun dia tu jenis solat sunat mutlak juga, seumpama solat sunat mutlak, tak perlu nak ta'yinkan dengan jenis solat, tetap boleh diqada kerana dia ada berwaktu. Jadi banyak dalam kitab-kitab fiqh dia ajar solat ni kalau kita tinggal boleh kita qada. Secara ukuran umumnya mana-mana solat berwaktu kalau kita tertinggal boleh kita qada. Kalau solat bersebab tak boleh kita qada kalau kita meninggalkannya. Jadi wirid ni katakanlah skala-skala kita selawat ke Nabi berapa ratus hari, berapa ribu hari. Maka kita tinggalkan hari ni, esok kita qada. Kalau kata kita tertinggal, supaya beradab oleh nafsu akan memelihara atasnya diri kita saat ni tu, beradab di atas nak jaga ke wirid tadi. Dan manakala putus asa daripada engkau oleh nafsu kerana engkau tidak suka dengan meninggalkan akan beberapa wirid engkau, hingga mendapat engkau akan beberapa wirid tu dengan qada, bila luput ia wirid tersebut, nescaya bersegera ia nafsu kepada mengerjakan dia wirid yang ditinggal di dalam beberapa waktunya. Ia jadi tabiat dah. Contoh kita nak baca Yasin tiap-tiap hari, tak baca Yasin hari ni tak sedap lah. Tu jadi tabiat kita dah tu. Jadi kita qada balik baca Dan sungguhnya berkata oleh Sayyidi Syekh Abdul Rahman Az-Zaqaf radhiyallahu taala anhu. Ni ulama-ulama Yaman ni. Man lam yakun lahu wirdun fa huwa qirdun. Ni pun kita pernah dengar juga ulama-ulama Jawi kita dah sebut. Man lam yakun lahu wirdun fa huwa qirdun, artinya barang siapa tidak ada baginya wirid maka orang itu kera, perangai seperti kera. Tak berjuruhlah maksudnya. Jadi kita kena ada wirid. Man lam yakun lahu wirdun fa huwa qirdun. Parok kena kita ni ulama kata jadi kera lah kalau tak ada wirid. Jadi kita kena wirid lah, ambil sikit-sikit tak apa dah. Pergi jumpa mana-mana ahli ulama, hok amilin, hok solehin ni enggak. Kita tanya dia tak ada kau tok guru amalan-amalan hok nikah-nikah hok agak-agak hamba boleh buat tok guru. Dan hamba boleh istiqamah dengan wirid tersebut, dia pun beri kat kita. Bila dia beri kita istiqamah nak buat, jangan tinggal. Itu insya-Allah ada kesan pada hati kita. Dan berkata setengah arifin bermula waridat, yakni ulum. Ulum yakni termasuk ilmu laduni. Waridat
Hak sebut di mana hak disebut man amila bima alima farasahullahu ma lam ya'lam itulah. Siapa dia beramal dengan apa dia tahu, Allah Taala akan beri benda hak dia tak erti. Tu hewi kepada dia waridat benda-benda perasaan, benda hak jenis ilmu, hak orang panggil bukan dengan cara kasbi, bukan cara usaha. Ilmu laduni dan ma'arif itu pengenalan kepada Allah Taala, iaitu makrifat khassah. Bukan makrifat ammah dah, makrifat khassah dah ni. Dan ma'arif itu, segala makrifat itu daripada sekira-kira aurat, min haisul aurat. Tengoklah kepada wirid kita. Aurat tu wirid kita lah. Kalau wirid kita ni hebat, maka waridat hak datang tu pun kuat, hebat. Itulah hak dapat melawan ke nafsu dalam diri kita saat ni tu. Benteng lah, umpama benteng kita, bahkan tentera kita nak lawan ke setan dalam diri kita. Maka barang siapa tidak ada baginya wirid, tak ada langsung dengan wirid, amalan, tak ada amalan, nescaya tidak ada baginya warid pada hatinya. Kedatangan satu benda, hak kedatangan Allah Ta'ala nak capuk kepada orang-orang pilihan dia ni, tak ada langsung lah. Moga dia pun tak ada buat wirid. Tak ada wirid, tak ada benda hak kedatangan saat ni. Dan lazimkan olehmu akan diri kamu, hei saudaraku, dengan benar. Tu antara nasihat hak lain pula tu. Lazimkan oleh kamu akan diri kamu tu dengan benar, siddiq, ikhlas. Dan lazim pertengahan pada tiap-tiap pekerjaan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu pekerjaan hak pertengahan, jangan melampau sangat. Dan ambil olehmu daripada amalan akan barang yang engkau kuasa mengekali atasnya. Jangan duk lobo nak buat amal tu gak. Bangun daripada pagi sampai tak tidur-tidur duk buat ibadat. Dia jadi jemu lah. Allah Ta'ala tak cepat. Allah Ta'ala tu tidak jemu pada nak menerima ke amalan kita. Tapi hak jadi bimbangnya kita ni cepat jemu dengan amalan. Apa? Kita tak erok. Kita ni enjin kacil je. Lepas tu kita nak bawa balok supaya enjin lori. Mana boleh. Kalau kita enjin kacil je. Cara kita pun kau dah kacil je lah. Oh, enjin lori ni tak apa, dia memang bawa balok sama dah. Gitu maksudnya. Oh, kita enjin kacil nak bawa balok. Mampu. Mampu tengah jalan kata kita. Dan ambil olehmu daripada amalan akbar yang engkau kuasa mengekali atasnya atas amalan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ni orang panggil bertemu dengan nafsu ni. Nafsu kita bila rajin tu, rajin sangat-sangat. Hingga jadi cepat jemu, hingga kita tinggalkan amalan saat ni. Kita kekal dulu biar istiqamah 2 rakaat dulu Yang gaduh nak buat 12 tu atas kaum muktamad tak sah dah. Munggu je 8 rakaat je. Walaupun di sana ada khilaf pendapat 12 rakaat. Cuma nak kata kita buat 2 dulu, istiqamah 2. Lepas tu naik 8, ni 8. Ni kalau kata kita ni mampu. Istiqamah dulu sikit. Istiqamah dulu ngaji seputi 2 dulu sehari-hari. Tak ada sehari-hari seputi 2 seminggu. Seminggu sekali ngaji kitab, penat segala. Orang dia ada hari puluh-puluh kitab ngaji. Kita seputi 2 bukan kata sehari, seminggu baru jumpa seputi 2 kitab. Tak apalah, ambil hak paling ringan. Kalau kita ni tak mampu. Tapi kena rasa malu lah ni. Artinya bermula yang lebih kasih segala amal kepada Allah Ta'ala itu yang lebih berkekalan. Dan jika sedikit ia amalan sekalipun tak apalah, asal kata berkekalan. Ni hak taksinya amalan janganlah. Ni sekali buat tu.
Sekali sedekah 10,000, tak salah ke 10,000. Orang nak tiap-tiap hari tu biar ada sedekah. 10,000 patut tahun akan datang belum tentu lagi bersedekah. Tak sip gitu. Tak apalah, buatlah amalan mana-mana pun. Tapi biar hok hari itu ada sokmo sedekah, ada sokmo sehari 5 ya aku. Patut hari ni ada nampak demo nak buat bantu mana. Tak apa, beri 100 ya umpamanya. Hari lain kekalkan dengan amalan kita saat ni tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzu minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ni hak mau sebut saat ni. InsyaAllah kita sambung ke pula pada minggu depan lah, hari Ahad ni. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ala ma'ana bana rabbana. Allah faqina fid din wa waj'alna min ibadikal mukhlisin. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.